Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Jangan risau, ini bukan kelas pendidikan Islam anak-anak. Ini adalah kelas prinsip perakaunan. Alright, so hari ni saya nak berbincang dengan korang semua apa yang ada dalam bab 1 tingkatan 4. Kita nak cerita pasal pengenalan kepada perakaunan. Dalam mana-mana subjek pun mesti ada pengenalan, mesti ada introduction. Kita nak cerita apa yang ada dalam keseluruhan subjek ni semua. Alright, so pertama sekali saya nak berbincang dengan korang semua apa itu perakaunan dan apa itu simpan kira. Okey, perakaunan tu adalah proses mengenal pasti. Of course, pertama sekali dia nak kenal pasti dulu. Yang kedua, dia nak rekod. Lepas dia rekod, dia tafsir anak-anak. Apa yang dia tafsir? Nanti kita akan tengok. Okey, yang keempat, dia menganalisis. Dia analisis data-data semua yang ada. Dan last sekali, dia melapor. Apa function-function ni? Dia nak memudahkan pihak pengurusan untuk membuat keputusan. Of course lah, bila pihak pengurusan dah tahu, dah tengok semua, oh untung banyak ni, oh macam ni, oh apa dia nak buat dengan untung ni, itulah function perakaunan sebenarnya. Apa pula simpan kira? Simpan kira ni adalah proses merekod sahaja. So senang cakap, proses perakaunan ni dia lebih meluas daripada simpan kira. Dan simpan kira ni adalah konsep asas kepada perakaunan. So tak pening-pening. Kalau dulu dalam tingkatan 3 kita ada belajar kemahiran hidup. Dulu kemahiran hidup ada belajar pasal sub bidang perdagangan. Dia ada belajar pasal simpan kira. Dia belajar untuk merekod sahaja. Tapi dia tak belajar pasal mentafsir, dia tak belajar pasal menganalisis dan melapor. Of course, merekod ni yang sangat penting ya. Tapi of course dalam perakaunan ni kita nak kembangkan dia cabang dia. So dia kena tafsir, dia kena analisis dan melapor. Barulah pihak pengurusan boleh buat keputusan. Pandai. Alright. Seterusnya kita nak pergi tengok apa yang ada dalam kitaran perakaunan. Tadi proses ya. Ini kitaran. Alright. Kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan ini perakaunan. Eja pun dah tak tahu dah. Alright. So, kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan ni ada 8 kitaran. Pertama sekali kita ada dokumen sumber. Dokumen sumber. Anak-anak, dokumen sumber ni adalah sangat-sangat penting. Apa sumber yang kita nak rujuk bila kita buat sesuatu urusan yang ke ni? Dokumen. Yes. Okey, contoh, saya bagi contoh yang paling mudah, analogi kita yang selalu kita gunakan. Kita pergi beli barang dekat KK, katakanlah. Kita beli barang, kita bawa balik barang tu. Apa bukti yang kita dah beli barang tu? Orang boleh cakap juga kita mencuri barang tu, betul tak? Tapi apa bukti dia? Resit yang kita beli tu, betul tak? So itulah fungsi dia untuk sumber. Untuk kita rujuk balik, oh kita beli barang tu, apa bukti yang kita beli? Ni resit. Itu adalah salah contoh dokumen sumber yang kita akan belajar nanti dalam bab 3. Okey, yang kedua, kita akan pergi tengok ke dalam buku catatan pertama. Catatan. Eja betul dah. Ataupun orang selalu panggil journal. Inilah dia buku catatan pertama ni. Buku catatan pertama ni dia nak merekod semua daripada dokumen ni. Kita nak memudahkan dia, kita akan pergi tengok dalam buku catatan pertama. Dalam akaun ni daripada satu step ke satu step, sebenarnya dia nak memudahkan saja. Dia nak compilekan everything. Okey. Yang ketiga kita akan pergi kepada ledger. Ledger ni ada orang kalut-kalut tu. Jangan risau. Ledger ni orang selalu duduk buat TT account banyak-banyak T tu, lepas tu orang tutup tu. Itulah ledger. Ledger ni selalu orang sangkut. Tapi jangan risau. Saya akan cerita nanti dalam bab 4. Nanti tingkatan 4. Okey. So, bab 4 pula. Ledger bab 5. Sorry lah ya. Alright. Lepas tu kita akan pergi tengok ke dalam imbangan duga. Bab ni interesting anak-anak. Okey, bila kita dah ada dokumen sumber, kita dah post ke dalam buku catatan pertama. Daripada buku catatan pertama ni kita akan post ke dalam ledger. Bila kita dah tutup semua ledger, kita akan pergi kepada imbangan duga. Imbangan duga ni sangat penting. Dia ada debit, dia ada kredit. Debit dan kredit mesti seimbang. Apa yang ada dalam debit dan kredit? Itu nanti kita akan tengok dalam bab 6. Ni kita akan tengok kemudian. Tapi ni interesting dek. Kalau korang dah tahu tak seimbang, maksudnya dalam ledger ke buku catatan pertama ke mesti ada problem. Mesti korang kena check
balik. Inilah interesting imbangan duga ni. Imbangan duga ni dia nak sahihkan yang betul ke yang kau buat leja tu betul. Macam tu lah contoh dia. Okey. Nanti kita akan tengok nanti kemudian. Okey, dan step yang kelima kita ada pelarasan. Bila kita dah duk kalut-kalut buat semua ni, tiba-tiba ada pula pelarasan. Dalam bab ni orang pun duk kalut-kalut. Pening-pening kepala lah, pelarasan banyak benar. Jangan risau, tak pening budik. Okey, tapi itu nanti kita akan tengok nanti bab 7. Okey, lepas tu kita akan pergi tengok kitaran yang ke-6 adalah imbangan duga terselaras. Lepas kita dah buat pelarasan tu terselaras. Bila kita dah buat pelarasan tu, kita akan sediakan imbangan duga terselaras ataupun imbangan duga selepas pelarasan. Kita mesti debit dan kredit tu mesti seimbang juga dan diambil kira pelarasan tu. Amount akan bertukar, slightly akan bertukar. Okey, nombor 7 adalah kita buat catatan penutup. Catatan penutup. Dan step yang ke-8 adalah penyata kewangan. Ini ingat nak ini adalah kitaran perakaunan. Pertama sekali kita ada apa? Dokumen sumber. Bila kita dah ada dokumen sumber, kita post ke dalam buku catatan pertama. Simplifykan je, BCP, buku catatan pertama ataupun journal. And then kita post ke dalam ledger. Ledger kita dah habis-habis tutup semua TT banyak-banyak tu, kita pergi kepada imbangan duga. Imbangan duga ni mesti debit dan kredit mesti seimbang. Kalau tak seimbang mesti ada problem dekat ledger ataupun problem dekat catatan pertama. Buku catatan pertama. Okey, so bila dah seimbang ni, kita akan tengok, kita akan ambil kira juga pelarasan. Bila pelarasan dah diambil kira, kita akan sediakan sekali lagi imbangan duga terselaras ataupun imbangan duga selepas pelarasan. Okey, lepas kita dah buat imbangan duga terselaras, kita akan ambil semua amount tu, kita akan buat buku catatan penutup dan penyata kewangan. Dalam penyata kewangan yang sangat-sangat diambil kira. Dalam catatan kewangan ni, kita akan tengok penyata pendapatan. Kalau dulu dia panggil penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Sekarang kita panggil penyata perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Sekarang punya silibus dia dah banyak tukar, dia nak upkan bahasa Melayu tu ya. Sangat tinggi sebenarnya. Alright, so tak apa, jangan risau, sama saja konsep dia. Alright, ini semua adalah kitaran perakaunan. Alright, habis. Okey, seterusnya kita nak tengok apa yang ada dalam sub bidang perakaunan. Sub bidang perakaunan, pertama sekali kita ada perakaunan kewangan. Of course lah, perakaunan kewangan. Yang kedua kita nak tengok perakaunan pengurusan. Pengurusan pun ada perakaunan ya, gitu. Macam mana nak nguruskan akaun tu? Gitulah. Yang ketiga kita ada pengauditan. Ini menarik ya anak-anak. Pengauditan. Yang last kali kita ada percukaian. Jangan cakap akaun ni dia punya skop kecil. Tak, besar dia. Besar sangat. Banyak benda nak belajar tak habis. Okey. So, dan untuk pengetahuan korang juga, perakaunan ni dia adalah profession yang kedua tertua di dunia. Lama-lama dah dulu dah ada semua benda ni. Okey. So, kita akan tengok ni semua nanti kemudian. Kita akan lebih terangkan kemudian. Alright. Seterusnya, kita akan pergi kepada profession perakaunan. Bila dah habis berhempas pula, dah punya pening kepala, dah belajar akaun ni, apa yang kita boleh jadi? Of course lah, pertama sekali orang duk sembang-sembang, pertama sekali boleh jadi accountant. Ni dik, nak jadi accountant bukan mudah dik. At least kena ada degree, lepas tu kita kena ambil professional cert, professional procedure dekat luar tu banyak. Contoh dia ACCA, MIPA, banyaklah susah cerita. Tapi nak jadi accountant bukan mudah sekarang sebab accountant ni dek. Tapi biasalah, nak ni banyak, kenalah berkorban lebih sikit. Lepas tu apa lagi profession perakaunan yang boleh jadi? Of course boleh jadi juru audit. Ialah dalam profession perakaunan tadi kita
kita dah belajar sub bidang perakaunan, kita dah belajar audit, pengauditan kan. Of course boleh jadi juru audit. Nak jadi juru audit ni apa pula qualification dia? Pun ada dia punya professional cert. Okey. Lepas tu boleh jadi apa lagi? Pengurus perakaunan, boleh jadi kerani akaun, boleh jadi banyak-banyak lah. Apa-apa yang pasal perakaunan pun memang banyak. Lagi satu dekat luar sana tu, semua company duk pakai, duk cari orang-orang yang pandai akaun. Sebab apa? Sebab dalam mana-mana company pun, company cuci-cuci ke, company construction ke, company mana-mana pun, mesti dia nak orang yang pandai perakaunan ni untuk menguruskan dia punya duit keluar masuk dan sebagainya. Betul tak? So dari situ baru dia tahu, dia ni untung banyak ni, dia rugi banyak ini, dengan lebih sistematik dan tersusun. Alright. Nak jadi accountant mesti kena ada ciri-ciri. Apa ciri-ciri dia? Seperti saya. Tidak. Okey, ciri-ciri yang perlu ada dalam seorang accountant tu, pertama sekali dia kena mesti ada integriti. Of course lah, integriti dia. Apa itu integriti? Okey, saya ambil perkataan yang paling mudah lah. Dia kena jujur lah dia. Takkanlah dia buat account tu, dia duk curi sana sikit, duk curi sini sikit, lepas tu dia tulis banyak ni. Tak jujur tu dia. So ciri-ciri dalam seorang accountant mestilah di integriti, jujur, amanah, patronah ya. Gitu. Okey, keduanya dia mesti berkredibiliti. Of course lah, mesti kena ada credibility dia sendiri. Dan yang ketiga dia accountability. Accountability ni dia mesti ada kebolehan untuk mentafsir, untuk menganalisis, untuk bagi tahu, untuk berhujah apa yang dia tahu. Itulah pentingnya ciri-ciri dalam seorang accountant. Okey, seterusnya kita akan pergi tengok kepada kod etika seorang accountant ataupun accountant profesional. Pertama sekali dia mesti ada kompetensi. Yang kedua ada integriti. Dia sebut lagi ya integriti ni. Yang ketiga ada kerahsiaan. Rahsia. Alright. Yang keempat objektif dan terakhir sekali adalah sifat profesional. Kompetensi ni of course dia kena ada ilmu ataupun dia kena ada satu orang kata pengetahuan yang untuk menegakkan okey yang ini betul, yang ini memang itulah dia jawapan dia, yang itulah dia. Kalau kata David lah dia, itulah dia kompetensi. Yang kedua integriti, yang tadi macam saya sebut, dia mesti kena ada sifat jujur, amanah dan sebagainya. Kerahsiaan ni pula of course lah dia tak boleh nak cerita dengan entiti perniagaan lain, dia punya rahsia, dia buat akaun dan syarikat tu, dia tak boleh pergi cerita kat orang tu, aku buat banyak ni, dia untung banyak ni, dia tak boleh lah rahsia dek, kecuali kalau mahkamah dah suruh cerita baru cerita. Mungkin sebab apa? Ada pecah amanah dan sebagainya, kita tak tahu. Okey, itu adalah kod etika. So, yang keempat kita ada objectivity, dan last sekali kena ada sifat profesional. Of course dia kena profesional, dan apa-apa sekarang pun mesti ada profesional punya etik, kena profesional. Alright, seterusnya kita nak pergi ke dalam apa badan-badan perakaunan yang ada. Pertama sekali kita pergi tengok kepada MIA. MIA ni bukan Missing in Action aku pukul kan. MIA ni adalah Malaysia Institute of Accountant ataupun Institute Accountant Malaysia. Dalam Institute Accountant Malaysia ni of course dia adalah untuk train. Sebelum korang nak jadi accountant, korang kena pergi dulu kursus-kursus yang disediakan dekat dalam MIA ni. Okey, yang kedua kita ada MASB. Apa itu MASB? Okey, MASB itu adalah lembaga piawaian ataupun perakaunan Malaysia. Dia nak standardizekan macam mana syarikat-syarikat kat Malaysia ni untuk buat dia orang punya penyata perakaunan tu secara standardize. Semua orang sama saja dalam mana-mana company pun. Okey, seterusnya kita pergi tengok MIPA. MIPA ni dia adalah satu persatuan accountant awam bertaulah Malaysia. Lepas tu kita ada ACCA dan CIMA. Okey, MIPA, ACCA dan CIMA ni kalau korang nak join, korang kena sit exam diorang, kena sit exam, lepas tu korang kena lulus, barulah korang akan dapat diorang punya qualification tu. Dan diorang punya qualification ni is international qualification. Itu yang paling penting. Alright, seterusnya kita nak pergi tengok sejarah perakaunan. Sejarah perakaunan ni banyak nak cerita tak habis satu video ni. Okey, tak apa, saya cuma tekankan mana yang penting-penting saja. Pertama sekali, sejarah perakaunan ni dimulakan pada 3500 sebelum Masihi di Babylon. Dia buat atas kepingan tanah liat saja daripada dulu lamanya akaun ni. 3500 sebelum Masihi lagi. Alright. So lepas tu pada 1200 hingga 1500 Masihi,
So barulah bermulanya konsep ada catatan beregu ni. Apa itu catatan beregu? Ada debit, ada kredit. Ada kiri, ada kanan. Baru seimbang. Itulah akaun. Sampai sekarang kita pakai catatan beregu ni. Nanti kita akan cerita lagi catatan beregu tu next chapter. Okey, seterusnya kita akan pergi tengok kepada dalam konsep andaian perakaunan, prinsip perakaunan dan batasan perakaunan. Okey, untuk andaian perakaunan kita ada tempoh perakaunan, kedua kita ada wang sebagai ukuran, ketiga kita ada entiti berasingan dan last sekali adalah usaha berterusan. Tempoh perakaunan, selalunya dalam perakaunan ni kita ada satu tempoh. Tempoh selalunya setahun daripada awal sampai hujung tahun. Ada setengah company dia buat tempoh perakaunan dia setengah tahun, ada setengah company dia buat suku tahun. Dia bergantung kepada company. Yang kedua, wang sebagai ukuran. Of course lah, sekarang tak ada sistem barter dah. Dulu-dulu adalah. Okey, wang sebagai ukuran. Kalau kat Malaysia, ringgit Malaysia digunakan sebagai urus niaga. Betul. Yang ketiga, kita ada entiti berasingan. Entiti berasingan ni kita nak bagi tahu yang pemilik dan juga perniagaan adalah dua separate entiti ataupun dua entiti yang berasingan. So walaupun pemilik ada duit dalam perniagaan, tapi kita tak boleh nak cakap perniagaan itu adalah pemilik yang punya. Tak, perniagaan adalah perniagaan, pemilik adalah pemilik. Alright, so seterusnya kita pergi kepada usaha berterusan. Of course lah, kita mengandaikan satu tempoh perakaunan tu dijalankan dalam tempoh yang berterusan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada prinsip perakaunan. Pertama sekali kita ada pengiktirafan hasil dan belanja. Of course, kita kena iktiraf whether dia hasil ataupun belanja. Kedua, kita ada prinsip kos. Kita kena ambil tahu prinsip kos ni, sebab kita apa-apa dalam perakaunan ni, bila jadi contoh kereta, kita nak kena catat kereta tu adalah pada harga kos dia, asal dia berapa. Kalau RM50,000, RM50,000 lah, walaupun ada susut nilai dan sebagainya. Apa pula susut nilai? Tak apa, itu nanti kita cerita kemudian. Lepas tu kita ada konsep ketekalan. Dan last sekali ada batasan dalam perakaunan ni, dik. Apa dia kos manfaat? Kos yang kita keluarkan tu mesti dia memanfaatkan something. Itulah batasan yang ada dalam perakaunan ni. Alright. Okey, so seterusnya kita akan pergi tengok entiti perniagaan. Entiti tu hantu ke? Bukan, dik. Bukan entiti tu hantu. Entiti perniagaan. Pertama sekali kita nak tengok milikan tunggal. Milikan tunggal ni of course lah, kata pun tunggal seorang je lah yang jadi ownernya. Yang kedua, kita ada perkongsian. Perkongsian ni pula kata pun kongsi. Of course, mesti ada dua ataupun lebih pemilik yang ada dalam perkongsian tu. Yang ketiga, kita cerita pasal syarikat berhad. Syarikat berhad ni selalunya yang besar-besar tu lah. Syarikat berhad ni pula terbahagi kepada dua. Ada sendirian berhad, SDN BHD yang korang nampak tu. SDN BHD tu sendirian berhad sebenarnya. Dan awam berhad. Sendirian berhad tu selalunya untuk yang private, swasta lah. Dan awam berhad tu dia ada campur tangan daripada kerajaan. Dan last sekali kita tengok koperasi. Alright, ini dah nampak entiti pemilikan ni, saya akan terangkan lebih nanti. Kemudian, cuma korang kena faham, milikan tunggal ni dimiliki oleh berapa orang, perkongsian berapa orang, syarikat berhad macam mana pula, koperasi macam mana pula. Lepas tu korang kena tahu liability untuk milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad, koperasi. Lepas tu, kalau milikan tunggal dia berdaftar ada apa, perkongsian ada apa. Lepas tu, akta apa yang terpakai untuk milikan tunggal, akta apa. Dalam bab 1 ni duk baca je, jangan pening-pening lah. So, dalam bab 1 ni, senang cakap, dia memang orang kata macam bosan cikgu. Tak bosan, adik. Dalam bab 1 ni memang senang cakap korang kena banyak sikit membaca lah, sebab dia cerita dari first kali dia cerita pasal apa itu perakaunan, apa itu seperkira, apa itu kitaran. Dalam kitaran tu ada 8 benda tu. Apa benda-benda 8 tu? Ingat, dalam kitaran tu yang kita akan belajar each chapter lepas ni. Lepas tu kita akan belajar sub bidang perakaunan. Dalam perakaunan je ke? Tak, ingat tak ada audit. Lepas tu ada apa? Taxation kan, ada cukai. Jangan ingat akaun je. Besar lagi dia rupanya. Lepas tu kita ada belajar profession. Apa yang ada profession dalam perakaunan ni. Ingat, ada accountant, ada juru audit, ada kerana akaun, ada pengurus akaun. Banyak lah senang cakap. Lepas tu profession akaun ni juga dia antara profession yang kedua tertua di dunia. Ingat tak saya cakap tadi? Nampak tak? Daripada kalau kita tengok sejarah perakaunan ni pun, daripada 3,500 sebelum Masihi lagi dekat Babylon tu dia dah buat. Lepas tu 1,500 Masihi dia orang dah
start catatan beregu tu. Sampailah lah ni kita guna sistem catatan beregu tu. Apa sistem catatan beregu tu? Nanti next chapter saya akan cerita apa itu sistem catatan beregu tu. Lepas tu kita ada cerita ciri-ciri seorang accountant tu, macam mana jadi seorang accountant tu. Ingat kena ada integriti, jujur, amanah. Duk tipu sana, duk tipu sini tak boleh juga kan. Lepas tu banyak lagi yang kita cerita. Lepas tu kita cerita ada konsep andaian. Lepas tu ada prinsip perakaunan, dan juga kita ada belajar pasal batasan perakaunan. Lepas tu kita ada belajar pasal entiti perniagaan. Okey, itu saja dalam bab 1. Dan untuk next video saya akan sambung lagi kita punya syllabus. So setakat ni dalam bab 1 ni senang cakap teori je, korang kena banyak membaca dan buat banyak latihan. Tapi dalam bab 1 ni tak payah pening kepala, dia tak banyak pun keluar exam bulat-bulat je gitu. So itu saja untuk kita punya pengajaran hari ini. Kita akan jumpa on next video. Jumpa lagi. Assalamualaikum.